Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Luqman Hakim bin Muhammad Zul. Nombor metrik 074588. I'm still gonna shine away, yeah, and tell everyone we're having some fun today. We can go. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Al-Khairi bin Zakaria. Nombor metrik 072202. A real good time. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Syahrizal Haikal bin Azmi. Nombor metrik 072497. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Aziz Aiman bin Azman. Nombor metrik 072511. Nama saya Muhammad Akram Syukri bin Zakaria. Nombor metrik 072488. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Amirul Irfan bin Zulkifli bernomor metrik 072186. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Faris Hamid bin Muhammad Fauzi. Metrik 072458. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ali Haikal bin Hazan. Nombor metrik 072464. Nama diberi Muhammad Syahni bin Fairudin. Metrik 074583. Nama Amir Kahir bin Azman. Nombor metrik 071952. Nama saya Muhammad Ali bin Jamani. Nombor metrik 072844. Pelik kan? Kenapa? Setiap kali menjelangnya bulan Zulhijjah, terdapat segelintir daripada masyarakat kita yang selalu menjadi buah mulut mengenai ibadah korban yang dilakukan di dalam negara dan di luar negara. Macam mana ya? Jadi mari kita bersama-sama untuk mengupas dan mendalami sedikit tentang ibadah korban yang dilakukan di dalam negara dan di luar negara. Let's go. Saya Ketua Kumpulan 01A bagi tugasan kerja kursus Ilmu Wahyu dan Kemasyarakatan kursus MPU 33032. Kumpulan kami terdiri dari 11 orang ahli yang secara kolektif mempunyai pengalaman khidmat di dalam menyantuni dan mendekati masyarakat di lapangan. Pada video kali ini, kami ingin membantu sedikit sebanyak masyarakat yang menghadapi kekeliruan berkaitan dengan permasalahan korban. Dengan tajuk yang kami bawa, perbezaan korban di dalam dan di luar negara. Maka kami mengambil pendekatan rakaman video yang mengandungi soal jawab tentang korban daripada mereka-mereka yang berautoriti atas soalan kami. Dan video ini juga mengandungi perbincangan yang berkait dengan isu korban. Sehubungan dengan itu, kami berharap penonton berpuas hati dengan video ini dan mampu memberi manfaat serta kefahaman kepada semua yang menonton. InsyaAllah. Tapi apa objektif kajian kita pada kali ini ya? Baiklah, objektif kajian yang pertama kita pada hari ini ialah kita dapat faham bahawa bagaimana hukum ibadah korban yang dilakukan di luar negara dari sudut pengurusan pembersihan daging korban yang dijalankan di sana. Dan objektif yang kedua adalah kita dapat tahu sejauh mana kepentingan melakukan ibadah korban di luar negara ataupun di luar negara. Dan yang ketiga, objektif yang ketiga adalah menentukan ketulusan pemilihan daripada komuniti masyarakat sama ada melakukan ibadah korban di dalam negara ataupun di luar negara. Segala persoalan akan dijawab sebentar nanti. Baiklah, kemudian kita masuk kepada bahagian Community Based Learning. Yang mana di bahagian Community Based Learning, kami merujuk di jabatan yang pertama iaitu Jabatan Mufti Negeri Terengganu. Baik, kami merujuk dan juga mengajukan kesoalan kepada
Al-Fadil Ustaz Abu Samah Al-Haji Hanafiah Al-Bandani yang ini merupakan ahli penuh hukum bagi Jabatan Mufti Terengganu. Soalan yang kami tanyakan ialah berkaitan hukum asal dan apakah hukum untuk melakukan ibadah korban di dalam dan juga di luar negara. Menerusi penerangan beliau adalah mengatakan bahawa kepada yang mengambil ibadah korban perlu wajib mengambil kira 3 beberapa syarat tentang ibadah korban, dan antaranya contoh yang beliau telah jelaskan kepada kita adalah meliputi beberapa bahagian syarat yang perlu diambil cakna, dan sekiranya ibadah korban ini dilakukan di luar negara perlu mengambil beberapa faktor dari segi pengurusan dan juga pembagian daging. Soalan berkenaan dengan korban luar negara. Jadi apakah hukum korban di luar negara ni sebenarnya? Memandangkan kita kira dari segi pengurusan, dari segi kebersihan, ataupun kita sebut sebagai orang yang buat korban luar negara tu dia tak ada masalah. Tapi dia kata niat dia tu macam mana? Hukum dia macam mana? Okey. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Terima kasih kepada sahabat daripada Uniza yang bertanya, korban dilakukan pada tempat orang yang ingin melakukan korban itu berada. Okey, itu pada asal. Pada asal, korban dilakukan pada tempat orang yang ingin melakukan ibadat korban itu berada. Namun daripada segi hukum, boleh seseorang melakukan korban di luar negara. Tapi orang yang ingin melakukan korban di luar negara, ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi. Sebab pada asalnya ibadat korban yang dituntut kepada individu, ketika dia nak suruh orang lain buat bahagian dia, maka di situ dipanggil ada perkara yang dinamakan sebagai wakil, ataupun dia telah mewakilkan kepada orang lain. Pada hari Khamis bersamaan dengan 1 hari bulan 6 2023, saya bersama dengan rakan-rakan saya telah menembubual dengan seorang pengerusi Al-Azhar Care, iaitu Al-Fadil Ustaz Alif bin Mahari. Soalan yang kami tujukan kepada beliau ialah sejauh mana kepentingan korban di luar negara berbanding dengan korban di dalam negara. Di dalam tembubual tersebut, menyatakan bahawa keutamaan didahulukan dengan melakukan korban di dalam negara. Di Malaysia pun dia tak mampu, luar negara RM300.5 pun tak mampu, baik kita buat sedekah korban RM50. Jadi ni kita nak orang 7 orang ni kan, nak main RM300.5 pun kita belajar lagi. Baik, masing-masing cabut RM50. Cukup RM300.5 dapat satu bahagian. Jadi untuk nama sepatutnya satu bahagian tu seorang nama, tapi dia tak mampu kan, maka Allah akan tengok sejauh mana kita nak buat benda tu. Bukan kita duit kita nak buat, tapi iltizam kita, azal kita nak buat, maka kumpul RM50 dapat satu bahagian. Jadi pada hari Khamis, saya dan rakan-rakan telah menjalankan tembubual di Kampung Batu 6 ke atas Encik Muhammad Alif bin Muhammad Ludin, iaitu bekas Presiden Persatuan Mahasiswa Malaysia di Sudan. Jadi antara soalan yang kami bertanyakan kepada beliau adalah, apakah pilihan beliau sama ada melakukan kurban di dalam negara ataupun di luar negara, serta apakah sebabnya itu. Beberapa hari sebelum saya dan rakan-rakan menjalankan tembubual terhadap komuniti, saya dan rakan-rakan juga telah merangka dan merancang tentang soalan yang akan diajukan terhadap komuniti. Saya juga bersama rakan-rakan telah membuat temu janji ke atas beberapa orang yang ingin ditembual. Apakah yang menjadi pilihan Ustaz, iaitu korban dalam negara ataupun korban luar negara? Dan kenapakah Ustaz buat pilihan tersebut? Okey, bismillah. Pada pendapat saya lah, pemilihan korban biasanya saya akan utamakan yang dalam negara. Contoh, bagi saya, untuk pengalaman saya sendiri, dan saya pernah ambil korban luar negara atas faktor ekonomi sebenarnya. Okey, untuk berkenaan dengan korban dalam negara dan juga luar negara, jikalau tanya saya, memang dari sudut afdalnya memanglah dalam negara kita lah, dalam kampung kita, dalam qaryah kita, mana kita sebelah sendiri bagi pada agihan pada jiran tetangga. Tapi dalam situasi yang pada keadaan dunia hari ini, masa hari ini, kita melihat
keadaan bagi perbezaan antara negara Malaysia dan juga luar negara yang sangat memerlukan. Berbanding di Sudan berdasarkan kepada pengalaman kami sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi antara dapatan kajian yang telah kami dapat mengenai soalan yang telah kami tanya kepada ahli panel, iaitu soalan kami mengenai hukum berkongsi duit dengan rakan-rakan dalam melakukan ibadah korban. Jadi ahli panel telah menjawab persoalan kami dengan baik. Jadi yang pertama kita ahli panel menyatakan kita kena faham dahulu konsep ibadah korban ni dia mengandungi 3 jenis. 3 jenis daging. Yang pertama adalah lembu ataupun kerbau, yang kedua iaitu unta, yang ketiga kambing. Jadi lembu dan kerbau ni dagingnya boleh dikongsi, tiada masalah. Juga unta. Tetapi pada pembahagian daging kambing ia tidak boleh dikongsi. Dapatan kajian yang seterusnya, persoalannya cara ayah melakukan korban untuk anak yang diakikahkan. Jom kita kupaskan. Okey, di sini kita kupaskan yang korban akikah ni hukumnya tidaklah haram dan juga tidaklah wajib. Kita lihat kepada perkara yang lebih afdol, sama ada ibadah korban akikah ataupun ibadah korban. Yang lebih terutamanya ataupun yang lebih afdol ni ialah ibadah korban, kerana ibadah korban ini dia hanya berlaku pada masa yang singkat, iaitu pada masa-masa yang tertentu sahaja. Dan pahala-pahala korban itu juga dia dapat kongsikan dengan anak-anak kita. Manakala ibadah korban akikah ni kita boleh dilakukan, dia tidak diharamkan dan tidak diwajibkan. Kita boleh lakukannya jika kita mampu. Dapatan kajian seterusnya adalah apakah kepentingan korban di dalam negara dan juga di luar negara. Hasil daripada temu bual yang kami jalankan, keutamaan diberikan kepada ibadah korban di dalam negara kerana terdapat banyak kebaikan sekiranya kita melakukan ibadah korban di dalam negara. Antaranya adalah kita boleh memperolehi pahala sekiranya kita melihat sembelihan tersebut dengan mata kita sendiri. Dan untuk ibadah korban di luar negara, dijadikan keutamaan kepada mereka yang kurang berkemampuan untuk melakukan ibadah korban di dalam negara. Kerana ibadah korban di luar negara jauh lebih murah berbanding di dalam negara. Dapatan kajian daripada temu bual yang seterusnya adalah komuniti rata-rata memilih untuk melakukan ibadah korban di dalam negara kerana atas kelebihan yang ada di dalamnya, dan juga jika tidak berkemampuan boleh melakukan ibadah korban di luar negara, dan jika ada duit yang lebih boleh melakukan kedua-duanya sekali dengan niat di luar negara untuk bersedekah kepada rakyat yang memerlukan di sana. Alhamdulillah, pertama kali kami ingin mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana limpah kurnianya dapat kami menyiapkan satu tugasan yang diberikan bagi subjek ilmu wahyu dan kemasyarakatan dengan sempurna pada masa yang telah ditetapkan. Selain itu, kami juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Dr. Naziri bin Muhammad Yusof atas bimbingan serta dorongan dan tunjuk ajar kepada kami dalam memberi maklumat bagi menjayakan tugasan yang diberikan. Seterusnya, kami ingin juga mengucapkan jutaan terima kasih kepada para responden yang telah memberi maklumat tentang ibadah korban di luar negara dan dalam negara. Selain itu juga saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada rakan-rakan seperjuangan yang mana telah memberi komitmen serta kerjasama dalam menyiapkan tugasan yang diberikan. Seterusnya, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada rakan-rakan seperjuangan yang mana telah memberi komitmen serta kerjasama dalam menyiapkan tugasan yang telah diberikan. Alhamdulillah, selesai sudah kupasan daripada sahabat-sahabat saya. Jadi tugas saya di sini adalah merumuskan keseluruhan kajian lah, keseluruhan tugasan ini
yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahmat daripada Rasulullah ni begitu besar kepada umatnya, yang mana tak kira sama ada miskin, kaya, tak berkemampuan, sama-sama kita boleh merasakan nikmat ini, yang mana nikmat berhari raya, dan sama-sama kita boleh merasakan ibadah daging korban itu tersendiri dan mampu melakukan korban itu tersendiri mengikut satu niat persefahaman, yang mana niat ini hanya mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kesemua perkara yang diterangkan itu menjadi asas kepada kita umat Islam dalam melakukan ibadah korban, yang mana ibadah ini diredai dan mendapat darjat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walau bagaimanapun tak dinafikan ada antara kita yang lebih memilih untuk melakukan ibadah korban di luar negara. Kenapa? Kita faham, kita telusuri yang mana ekonomi pada masa kini sangat memudaratkan dan sangat tinggi, menyebabkan harga pasaran korban di luar negara lebih murah daripada di dalam negara. Ini merupakan alternatif yang terbaik yang diperkenalkan. Tapi tidak salah mengikut hukum hakam pun sama, asalkan tidak mendatangkan syubhah. Setakat ini apa yang kita faham, yang kita tahu, tak ada kes isu yang besar mengenai hukum korban di luar negara ini sendiri. Ianya mengikuti syarat ataupun syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Islam. Seperti mana dalam Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala berbunyi, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِي يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Allah berfirman, dan janganlah sesekali orang-orang yang bakhil dengan harta benda yang telah dikurniakan Allah kepada mereka dari kemurahannya, menyangka bahawa keadaan bakhilnya itu baik bagi mereka, sedangkan ia adalah buruk bagi mereka. Mereka akan dikalungkan, yakni diseksa dengan apa yang mereka bakhilkan itu pada hari kiamat kelak. Dan bagi Allah jugalah hak milik segala warisan, yakni isi langit dan bumi, dan ingatlah Allah Maha mengetahui dan mendalam akan segalanya kamu kerjakan. Surah Al-Imran ayat 180. Alhamdulillah, akhir sekali sama-samalah kita mengambil peluang atas rezeki daripada Allah SWT dalam melakukan ibadah korban ini. Semoga dengan apa yang kita lakukan pada hari ini mendapat keredaan Allah kelak suatu hari nanti. Sekian, itu sahaja daripada kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.